Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan KAE 6 membincangkan tajuk berkenaan etika masyarakat pelbagai kaum di media sosial. Konsep sosial dan budaya adalah sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Sebagai contoh, hubungan antara individu dengan individu yang lain, hubungan individu dengan kelompok, atau hubungan antara kelompok manusia. Seterusnya, masyarakat majmuk atau masyarakat berbilang kaum adalah terdiri daripada pelbagai bangsa yang membentuk suatu kependudukan dari hidup sebagai komuniti-komuniti yang berasingan di Tanah Melayu. Adab bersosial dalam kalangan masyarakat kini menjadi runcing akibat persekitaran sosial yang terlalu terbuka dan di luar kawalan. Perkembangan teknologi komunikasi menjadi kemungkinan aktiviti sosial kelompok masyarakat tertentu berlaku di luar jangkauan peradaban manusia. Teknologi maklumat dan media digital yang dikuasai oleh Barat adalah satu cabaran besar kepada seluruh peradaban manusia dalam mempengaruhi nilai dan etika masyarakat kepelbagaian. Aspek media, sama ada media elektronik atau media cetak, memainkan peranan penting secara langsung atau tidak langsung dalam proses membina kesepaduan antara etnik melalui peresapan ke dalam amalan dan gaya hidup masyarakat Malaysia. Justru, media sosial merupakan media baharu yang merujuk kepada teknologi berasaskan komputer yang memudahkan perkongsian idea, pemikiran dan maklumat melalui rangkaian dan komuniti maya. Namun demikian, wujud pihak yang menyalahgunakan media sosial dengan sewenang-wenangnya tanpa mengamalkan etika. Media sosial menjadi saluran mudah yang membolehkan mereka menyebarkan maklumat atau berita palsu, mengkhianati orang lain tanpa sumber yang benar, melakukan penipuan, menggoda maklumat sulit peribadi, memplagiat idea orang lain, menjalankan perniagaan secara haram dan mencetuskan kontroversi. Objektif kajian. Kajian ini berteraskan pada dua objektif kajian, iaitu objektif yang pertama ialah mengenal pasti etika masyarakat pelbagai kaum ketika menggunakan laman media sosial. Kami telah mengenal pasti bahawa etika yang diamalkan oleh segelintir masyarakat daripada setiap kaum amatlah tidak memuaskan. Objektif yang kedua pula ialah mengenal pasti kesan etika yang negatif terhadap media sosial itu sendiri. Antara kesan etika yang negatif di dalam media sosial ialah berlakunya perbalahan antara kaum. Lokasi kajian yang telah dipilih dalam kajian ini ialah laman media sosial. Media sosial yang menjadi pilihan ialah di aplikasi TikTok dan Twitter. Seterusnya, skop kajian kami berfokuskan kepada dua. Seterusnya, dalam aspek kumpulan sasaran, kami memfokuskan kepada 3 faktor demografi, iaitu faktor kaum, umur dan jantina. Faktor kaum, hal ini kerana isu perkauman sering menjadi faktor utama berlakunya perbalahan antara kaum di dalam media sosial itu sendiri. Manakala pada faktor umur, etika hormat menghormati antara remaja dan orang tua ketika bahasa yang mereka gunakan kurang sesuai di dalam media sosial itu sendiri. Begitu juga dengan faktor jantina. Bahasa yang digunakan antara jantina lelaki dan perempuan kurang sesuai. Berdasarkan kajian yang telah dianalisis, wujudnya media massa pada masa kini adalah untuk menyediakan informasi ke arah memacu perubahan serta banyak membawa pengaruh pada pola kehidupan masyarakat ini. Media massa berkembang daripada hanya penggunaan budaya lisan, iaitu pengucapan dan penyebaran maklumat daripada mulut yang kemudian ditambah menjadi senjata yang tajam, iaitu melalui tulisan di media cetak. Selain itu juga, media sosial merupakan salah satu alat untuk menyebarkan informasi, pesanan, pendapat, rumor, gosip, propaganda dan sebagainya kepada masyarakat secara keseluruhannya. Media sosial di zaman era globalisasi ini dengan adanya televisyen, radio, majalah, telefon bimbit yang canggih, smartphone mengakibatkan berita yang disebar semakin tidak berkualiti. Bahkan kadang-kadang berita tersebut dikenal pasti atau merupakan satu fitnah. Seterusnya, Abdullah berpendapat bahawa pengaruh media sosial menjadi ancaman baru perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Liputan tindakan pihak tidak bertanggungjawab menggunakannya untuk menyebarkan cerita tidak benar yang boleh menjejaskan keharmonian. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman berkata, akhir-akhir ini, kemajuan media sosial sedikit sebanyak mempengaruhi dan menjejaskan perpaduan serta keharmonian di Malaysia.
ada pihak tertentu menggunakan saluran itu untuk menyebarkan mesej yang mewujudkan rasa kurang senang dalam kalangan rakyat. Masalah berlaku apabila sosial media tidak digunakan untuk tujuan mengembangkan semangat sayang, tetapi untuk mencari perbezaan. Ia akan menjadi daripada isu menjadi konflik, daripada konflik menjadi krisis dan daripada krisis menjadi huru-hara, kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabir Richard. Penerimaan masyarakat terhadap etika masyarakat melalui media sosial adalah berasaskan dua perspektif. Ini adalah kerana terdapat para informan yang menerima etika masyarakat melalui media sosial dan ada juga yang menolak hal tersebut. Penyalahgunaan media sosial kerana kurang sensitif kepada isu-isu kesepaduan banyak menimbulkan salah faham antara etnik. Beberapa laman web juga yang bebas bergerak telah memperkatakan begitu banyak isu bersifat sensitif di samping menabur fitnah serta berita palsu menyebabkan wujudnya keresahan dalam masyarakat di negara ini. Beberapa kenyataan bersifat rasis dan berunsur beretnikan begitu berleluasa pada masa sekarang. Penyalahgunaan media sosial dan kurang kawalan serta pemantauan juga mengancam kesepaduan sosial generasi baru masyarakat majmuk Malaysia. Sebagai contoh, isu keagamaan dan peretnikan dipersendakan secara bebas. Hasil kajian literatur membuktikan bahawa etika masyarakat pelbagai kaum dalam media sosial memberi impak yang besar terhadap kesepaduan dalam masyarakat melalui media sosial. Secara umumnya, hasil kajian mendapati bahawa masyarakat kita mempunyai persepsi positif dalam pemahaman etika masyarakat pelbagai kaum. Walau bagaimanapun, segelintir masyarakat mempunyai pandangan yang negatif, yang mana mereka merasakan tidak perlu beretika dalam media sosial. Ungkapan perpaduan dalam kepelbagaian, Unity in Diversity sudah menjadi mantra dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia. Berdasarkan respon keseluruhan, jelas menunjukkan bahawa etika masyarakat pelbagai kaum dalam media sosial, generasi baru masyarakat majmuk Malaysia mempunyai perspektif positif juga negatif. Perkara ini menjadi cabaran kepada kecapaian solidariti dalam hal kesepaduan sosial masyarakat majmuk Malaysia. Justru, adalah dicadangkan supaya pengukuhan dan pencegahan dibuat berdasarkan hasil kajian iaitu memberi fokus kepada faktor politik, pendidikan dan sosio-budaya di media sosial. Metodologi kajian. Kajian ini berbentuk kuantitatif iaitu dengan menggunakan borang soal selidik berkenaan etika masyarakat pelbagai kaum di media sosial. Bagi mencapai objektif kajian, seramai 137 orang individu yang terdiri daripada 38 orang responden lelaki dan 99 orang responden perempuan. Kesemua responden ini dipilih secara rawak meliputi semua kaum di Malaysia. Instrumen dalam kajian ini terbagi pada dua iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A merupakan maklumat diri responden iaitu seperti jantina, umur, kaum dan status media sosial. Manakala bahagian B pula merupakan pendapat responden berkaitan dengan penggunaan media sosial. Data yang diperoleh daripada borang soal selidik kemudiannya dianalisis dengan menggunakan graf daripada Google Form. Pertama, analisis kajian ini adalah maklumat demografi responden. Senama 72.3% responden adalah perempuan, manakala 27.7% responden adalah lelaki. Majoriti responden adalah berbangsa Melayu, manakala selebihnya adalah bangsa India, Cina, India dan juga Siam. Borang kajian ini juga dijawab oleh berbagai umur iaitu bermula pada bawah 18 tahun, 18 hingga 25 tahun, 26 hingga 35 tahun, 36 hingga 45 tahun dan 40 tahun dan ke atas. Majoriti responden adalah usia 18 hingga 25 tahun. Seterusnya, status media sosial responden. Selama 100% daripada 157 orang responden mempunyai media sosial dan catatan menunjukkan bahawa aplikasi yang selalu digunakan ditangkap pertama oleh Instagram, diikuti Facebook, seterusnya TikTok dan juga Twitter. Responden tentang soalan yang dikemukakan dalam borang kajian. Yang pertama, apakah masalah perkawinan ada dapati semasa menggunakan sosial media? Majoriti daripada responden setuju isu politik merupakan peranan penting dalam masalah ini. Seterusnya, keagamaan, adat dan budaya, pemakaian dan juga pendidikan antara isu-isu yang dipercayai mampu membangkitkan masalah perkawinan dalam media sosial. Soalannya seterusnya, pada pendapat anda, bagaimanakah konflik antara kaum boleh tercetus? Majoriti daripada responden memilih bahawa tidak membanding antara satu sama lain merupakan punca konflik antara kaum boleh tercetus. Seterusnya diikuti dengan kurang sensitiviti, perbezaan pendapat dan seterusnya penggunaan bahasa yang kesat. Akal ahli politik juga merupakan faktor di mana konflik antara kaum boleh tercetus. Bahagian kedua analisis kajian ini adalah respon daripada responden tentang isu-isu etika
individu memberikan konten yang tidak beretika dan cara memakai individu yang bukan agamis yang dipakai di sosial media terutama di aplikasi TikTok. Terdapat dua pendapat iaitu wajar dan juga tidak wajar. Bagi pendapat yang wajar, terdapat pendapat bahawa jika cara memakai itu keterlaluan dan kena dimasukkan wajar untuk dilembabkan pendekatan yang tidak baik terhadap individu tersebut. Baik, pendapat yang tidak wajar, mereka berpendapat bahawa kita perlu menghormati cara memakai mereka sebagai tidak mengganggu sensitiviti mana-mana agama dan suku kaum. Seterusnya, di aplikasi Twitter, penggunaan bahasa pesan sering dilakukan apabila berlaku persanggahan pendapat. Terdapat beberapa pendapat daripada responden antaranya ialah kata-kata pesan menggambarkan pendapat individu itu sendiri serta dapat memberi satu pihak lain. Seterusnya, ada yang berpendapat bahawa kesantunan dalam bahasa tidak lagi diamalkan oleh masyarakat dan ada juga responden yang memberikan reaksi negatif di mana individu itu bersetuju bahawa penggunaan kata-kata pesan boleh dilakukan di Twitter kerana ianya merupakan aplikasi di mana menjadi tempat untuk meluahkan perasaan. Akhir sekali, isu-isu yang berkaitan dengan etika masyarakat di media sosial antaranya ialah kejadian keyboard warrior, seterusnya diskriminasi, bully shaming dan juga penghinaan terhadap agama. Sebagai contoh, isu penghinaan agama Islam yang berlaku pada Februari 2020 di mana seorang pemuda dibenasah kerana bertindak meminjat dan menghina Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam. Kesimpulan yang diperoleh daripada kajian ini mendapati bahawa media sosial merupakan medium yang penting bagi masyarakat zaman kini. Antara faktor utama individu memilih untuk menggunakan media sosial adalah kerana penggunaannya yang tidak terhad, iaitu dari segi masa, wang dan tenaga. Contoh aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat adalah seperti Twitter, TikTok, Instagram, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Apabila penggunaan media sosial semakin popular dalam masyarakat, beberapa akibat negatif yang secara tidak langsung berlaku. Pengaruh itu akan memberi kesan kepada dimensi sosial, ekonomi dan politik. Individu yang beretika dalam menggunakan media sosial mesti bertanggungjawab sepenuhnya ke atas keputusan dan tindakan mereka sendiri di media sosial. Oleh itu, pelbagai inisiatif mesti diambil bagi mengurangkan kesan yang memudaratkan. Tuntasnya, pengguna, ibu bapa, komuniti dan kerajaan mesti bekerjasama untuk menyelesaikan isu ini agar dapat membendung pengguna media sosial supaya lebih beretika.